Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita berbicara berkaitan dengan kitab yang dulu kitab ni saya baca dekat salah satu daripada tempat kuliah yang berada di Kuala Lumpur, iaitu 40 hadis sahih tentang kisah ghaib dan ajaib yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Dan oleh kerana PKP baru-baru ini menyebabkan pergerakan kita menjadi terhad, jadi kuliah terhenti lama juga. Cuma saya dihubungi oleh penganjur untuk buat kuliah ini secara online. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan kisah yang ke-18. Kisah yang ke-18, kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, an Abdullah ibni Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawma aw 40 shahra أو 40 عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقول فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيسعق ويسعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الذل نعمان الشك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 999 أو 99. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Fitan, yang mana kalau siapa yang tahu bahasa Arab, dia akan tahulah hadis ni memang hadis yang berkaitan dengan petanda kiamat yang bakal datang bila masa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Maksud hadis ni adalah daripada Abdullah bin Amr. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Nabi, yakhrujud dajjalu fi ummati. Dajjal akan keluar dalam kalangan Dajjal ni dia akan keluar kepada umatku. Maksud umat ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Dajjal ni dia akan menetap selama 40. Tetapi aku tidak tahu apakah dia 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Tetapi dalam hadis yang lain disebutkan secara pasti bahawasanya Dajjal ni memang akan duduk di dalam dunia ni setelah dia keluar kepada umat, setelah dia keluar kepada manusia pada waktu yang ditentukan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dia akan duduk selama 40 hari. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya satu hari Dajjal turun itu sama seperti yaumun kasanah. Satu hari sama seperti satu tahun. Wa yaumun kasyahar. Dan satu hari nanti yang kedua itu sama seperti mana sebulan. Wa yaumun kajumu'ah. Dan satu lagi hari seperti seminggu. Satu per Jumaat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Dan hari-hari berikutnya seperti mana hari-hari yang lain. Jadi kalau kita tengok pada keseluruhan riwayat yang ada, ni benda yang penting apabila kita nak berbicara tentang hadis. Mana-mana hadis pun, bila kita nak berbicara tentang hadis, yang paling penting adalah kita mengumpulkan keseluruhan riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan bab yang ada, yang bab yang sama. Kerana berkemungkinan dalam riwayat-riwayat yang lain ada dinyatakan secara jelas, mungkin di sini ada yang tidak pasti. Tidak, abang kata apa, dia tak pasti. Perawi tidak pasti 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke. Tetapi bila kita semak kepada riwayat-riwayat yang lain, maka kita dapat kenal pasti bahawasanya 40 yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah 40 hari. Tetapi hari yang disebutkan di dalam hadis berkenaan, dalam hadis Nabi yang lain yang berkenaan, hadis tersebut ialah menyebutkan hari yang mana Dajjal turun ni, ataupun Dajjal keluar kepada umat ni, hari yang pertama tu seperti mana setahun. Seperti mana setahun, yang mana kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang mengikuti kuliah pada hari ini, yang mana kita tahu bahawasanya bila di akhir zaman nanti ni, alam ni seolah-olah macam tidak begitu seimbang sistemnya. Bahkan kemuncaknya nanti matahari akan terbit daripada barat. Yang ni kita pasti matahari terbit pada barat ni akan berlaku sebelum daripada kiamat. Yang mana bila matahari terbit daripada barat, sedangkan sebelum ini ataupun selama ini matahari naik daripada timur, memberikan isyarat kepada kita bahawasanya sememangnya di akhir zaman nanti ni sistem alam ni dah tak berapa nak stabil, kerana mungkin berkemungkinan pada waktu itu dunia ni hampir-hampir nak hancur, jadi sistem dunia ni tak berapa nak stabil lagi dah. Jadi satu hari Dajjal turun, hari yang pertama tu seperti mana satu tahun. Panjang dia tu. Dan satu lagi hari dia seperti sebulan, dan satu hari dia seperti seminggu. Wa baqiyatu ayyamihi ka ayyamikum hadhihi, Nabi kata dalam riwayat At-Tabrani. Dan satu lagi hari macam seminggu, dan keseluruhan hari-hari yang lain dia seperti mana hari kamu yang sekarang ini. Hari kamu yang sekarang ini. Bahkan dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, dia menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, tutwa lahul ard fi arba'ina yaumah. Yang mana Nabi seolah-olah menyebutkan, Nabi menyebutkan dalam hadis ini seolah-olah bumi itu dilipatkan pada dia selama 40 hari. Dia masuk semua bumi yang ada dalam dunia ni, kecuali Mekah dan Madinah dia tak boleh masuk. Kecuali Mekah dan Madinah. Dalam hadis riwayat Muslim daripada Nawas ibnu Sam'an, sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah fama lubthuhu fil ard. Ya Rasulullah, bagaimana kehidupan ataupun keadaan Dajjal? Berapa lama dia duduk dalam dunia ni? Nabi SAW mengatakan, arba'una yauma, selama 40 hari.
Walaupun dalam hadis yang kita baca sekarang ni macam ada syak, tetapi oleh kerana dalam riwayat yang lain tidak ada syak, maka kita mengatakan di sana pendapat ataupun riwayat yang syak ini perlu ditafsirkan dengan riwayat yang tidak ada syak, iaitu 40 hari. Sememangnya Dajjal akan keluar selama 40 hari. Kemudian bila Dajjal ni keluar 40 hari, mungkin orang tanya, dia kata takkan 40 hari boleh untuk menguasai alam ini, boleh untuk menguasai alam ni sampai semua tempat dia pergi dalam masa 40 hari. Kita mengatakan bahawasanya perkara yang berkaitan dengan Dajjal ini adalah perkara yang gaib. Berkemungkinan zaman dulu kalau diceritakan akan muncul di zaman ini, orang boleh di zaman dululah, sewaktu peristiwa Isra, Nabi SAW pergi daripada Mekah, Nabi pergi ke Baitul Maqdis dalam tempoh yang singkat. Ia merupakan satu keajaiban pada masa itu. Tetapi pada masa sekarang, daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis dengan menggunakan pesawat, dengan menggunakan kapal terbang, berkemungkinan masa yang singkat itu tidak lagi difikirkan sebagai ajaib untuk zaman ini, kerana zaman itu berubah. Jadi kita tak tahu apa yang ada pada masa akan datang yang boleh menyebabkan Dajjal ini boleh masuk ke banyak negeri hanya dengan 40 hari, yang mana dia nak cuba masuk ke Madinah. Dia nak masuk ke Madinah, tetapi dia tidak dibenarkan masuk kerana di Madinah ni ada malaikat yang menjaga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bila Dajjal ni turun, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan ataupun menghantar Isa bin Maryam, yang mana wajahnya seperti Urwah ibn Mas'ud. Lalu Isa ni akan membinasakan Dajjal. Isa alaihi salam ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal untuk turun di akhir zaman ini, bukan turun untuk menyebarkan syariat dia sendiri, tetapi Nabi Isa turun dengan satu motif yang sangat besar, iaitu untuk bagi tahu kepada orang-orang yang mengatakan dia adalah Tuhan, dia nak bagi tahu dia adalah Nabi dengan dia mematahkan salib. Di akhir zaman nanti dalam hadis Nabi SAW bercerita dengan perkara yang demikian. Dan juga Nabi Isa ada satu lagi motif, dia dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman nanti. Di antara motifnya adalah untuk membunuh Dajjal, yang mana Dajjal ini juga digelar Al-Masih. Nabi Isa juga digelar Al-Masih. Cuma Al-Masih Nabi Isa, Al-Masih yang bertindak dengan nama, dengan arahan Allah. Manakala Al-Masih Dajjal digelar Al-Masih, diambil daripada perkataan Al-Mamsuh. Ulama ada dua pandangan, kenapa Masih Ad-Dajjal ni digelar Al-Masih. Pandangan pertama mengatakan kerana Dajjal ni mata dia buta sebelah. Jadi mamsuhul ain, mata dia seolah-olah macam dirosakkan sebelah, maka dipanggil Al-Mamsuh. Mamsuh ni juga boleh digelar Al-Masih. Ada juga yang mengatakan Al-Masih Dajjal ni digelar Al-Masih kerana innahu yamsahul ard, kerana dia tu bergerak dengan laju di atas dunia ni. Dia bergerak begitu laju, dalam masa 40 hari dia boleh masuk banyak tempat. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita bahawasanya bila kita ni baca hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat seperti ini, kita kena tahu bahawasanya orang yang beriman, ahli sunnah wal jamaah, dia terima seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dia kena terima tanpa dia tergesa-gesa. Sebab itu ada riwayat daripada Sufyan As-Sauri, dia mengatakan bahawasanya seperti mana yang dinukilkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya. Dia mengatakan, bila orang tanya kepada Sufyan As-Sauri, Sufyan As-Sauri ni seorang tokoh besar, dia kata, apa pandangan kamu tentang Al-Mahdi? Ramai orang cakap tentang Al-Mahdi. Pada zaman tu pun maksudnya ramai orang cakap pasal Al-Mahdi. Kata Sufyan As-Sauri, dia kata, idza marra ala babika fala takum minhu syai'a hatta yajtami'an nasu alaih. Kalaulah betul-betul Imam Mahdi ni, lalu depan rumah kamu, dan kamu jangan apa-apakan
Kamu jangan bertindak dengan apa-apa pun terhadap dia, melainkan kamu lihat manusia semua berhimpun menjadikan dia sebagai pemimpin. Maksudnya di sini, ulama-ulama Islam ni sangat berhati-hati apabila nak menetapkan ataupun nak mengaitkan suasana semasa dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi setidak-tidaknya kita sebagai orang beriman yang dikatakan sebagai ahli sunnah ni, kita kena ada disiplin ni. Kita kena ada disiplin ni. Kalau tak ada bezalah kita dengan golongan-golongan yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai yang kita katakan rujukan utama ataupun asas utama dalam nak mentafsirkan hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan kita ahli sunnah tak macam tu. Oleh kerana hadis ini hadis yang gaib, maka kita terima seperti mana dia. Selagi mana belum datang waktu tu, kita kata belum ada lagi ciri-ciri yang disebutkan, maka kita tak begitu tergesa-gesa dalam nak mengaitkan situasi yang berlaku dalam dunia sekarang ni dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Itu yang disebut oleh para ulama. Satu lagi para ulama sebut, jangan kita berani nak mengaitkan sesuatu peristiwa dengan hadis Nabi SAW, melainkan setelah peristiwa yang berlaku tu tamat dulu. Peristiwa tu dah tamat, dah clear semua sifat-sifat dia, dan baru kita boleh kaitkan. Itu pun kalau sama. Kalau tak, kenapa kena tunggu bagi habis dulu? Kerana takut-takut ending dia tak sama seperti mana yang disebutkan oleh ending hadis. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini disiplin yang sangat-sangat penting. Yang mana disiplin inilah ramai di kalangan manusia pada hari ini oleh kerana terlalu eager, terlalu bersungguh nak mengaitkan hadis dengan situasi semasa, tengok-tengok tak sama. Tengok-tengok tak sama. Bila tak sama, kadang-kadang orang menyalahkan Islam, sedangkan bukan Islam yang salah. Sedangkan bukan hadis yang salah. Yang salah tu adalah tafsiran orang bila kaitkan sesuatu peristiwa dengan hadis. Sedangkan hadis bercerita peristiwa yang lain, dia pergi kaitkan dengan peristiwa yang lain. Maka oleh kerana itulah Imam Ali bin Abi Talib berpesan kepada kita. Dia kata apa? Hadisun nas bima yaqilun. Bercakap dengan manusia dengan kadar akal mereka. Jadi kalaulah kata akal mereka ni tak boleh bezakan di mana satu tafsiran dengan mana satu teks yang sebenar, maka kita bercakap sesuai dengan kemampuan mereka, kerana nanti apabila mereka melihat tafsiran yang salah, mereka akan mengaitkan seolah-olah macam nas yang salah, seolah-olah macam hadis yang salah. Sedangkan hadis sahih tidak salah. Yang salah itu adalah perbuatan tergesa-gesa mengaitkan sesuatu peristiwa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa ni dia turun, maka dia akan mencari Dajjal. Ini di antara misi Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ni setelah daripada dia diangkat oleh Allah naik ke langit, ya, yang mana misi dia adalah untuk membunuh Dajjal. Sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Dajjal ni kalau dia nampak Nabi Isa aja, bila dia nampak Nabi Isa aja, Dajjal ni dia akan mencair seperti mana cairnya garam di dalam air. Dia akan larut seperti mana larutnya garam di dalam air. Dan dia akan binasa kalau tak buat apa-apa pun. Nampak je Nabi Isa, dia akan binasa. Dia akan binasa. Tetapi Nabi Isa tetap akan membunuhnya. Nak bagi tahu bahawasanya kalau Nabi Isa biarkan saja, akan mati juga dia ni. Akan mati juga Dajjal ni. Itu kita panggil mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, yang mana Dajjal akan binasa hanya dengan melihat Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa tetap menikam dia dengan senjata Nabi Isa. Maka ini merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudian dia kata fayatlubuhu fayahlikuhu. Nabi Isa ni akan mencari Dajjal, lalu dia akan membinasakan Dajjal. Dia akan membinasakan Dajjal. Kemudian kata hadis ini, dia kata summa
yamkuthu an-nasu sab'a sinin. Kemudian manusia akan duduk selama 7 tahun. Lepas daripada Dajjal dibunuh tu ada 7 tahun berlalu. Laisa baina thnaini adawah. Yang mana tidak ada berlaku permusuhan di antara dua orang. Maksudnya tak ada permusuhan. Semua hidup aman dan tenteram. Semua hidup aman dan damai. Jadi setelah daripada Nabi Isa turun ni, turun saja, lepas dia bunuh Dajjal, 7 tahun berlalu, tidak ada sebarang masalah. Tidak ada sebarang pergaduhan berlaku di antara manusia. Kemudian, summa yursilullahu rihan baridah min qibali Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghantar angin yang sejuk daripada arah Syam. Allah Subhanahu wa taala hantar satu angin yang datang daripada arah Syam, satu angin yang dingin. Macam mana angin tu? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Kerana benda ni adalah benda yang gaib. Yang mana apa angin ni buat? Kata Nabi SAW, "Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw iman illa qabadathu." Yang mana angin ni bila bertiup daripada arah Syam, pergi ke dalam dunia, bertebaran ke dalam dunia, angin ni dia tidak tinggalkan seorang pun daripada kalangan kamu yang dalam jiwanya ada walaupun sebesar zarah iman, walaupun iman dia sebesar zarah, iman dia sebesar zarah sekalipun, dia hidu je bau angin ni, dia terkena je angin ni, dia akan meninggal dunia. Kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang mukmin ni dia akan matilah. Walaupun iman dia tu tak besar mana, kena je angin ni, maka dia akan meninggal dunia. Mungkin ada di kalangan kita yang bila dengar hadis ni macam seronok lah kan. Maksudnya kita akan matilah, semua orang mukmin akan matilah bila terkena angin ni, jadi tak dapatlah kita tengok hari kiamat sebab hari kiamat belum berlaku lagi. Mungkin ada yang fikir macam tu lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya bila tengok hadis ni, bila saya baca hadis ni, saya jadi takut pun ada. Kenapa saya jadi takut? Saya jadi takut kerana hadis ni bercerita bahawasanya siapa-siapa pun yang dalam jiwanya ada perasaan iman akan mati bila terkena angin yang dihantar oleh Allah daripada Syam di akhir zaman nanti ni, saya jadi takut. Kenapa saya jadi takut? Mungkin ada orang lain dia akan ada rasa gembira seumpamanya, tak apalah. Tapi takutnya kenapa? Takutnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, takutnya kerana takut kita bila datang je angin tu, katalah Allah Subhanahu wa taala dapatkan kita peluang hidup di zaman tu. Keluar je angin, kita pun telefon orang tu dah mati, telefon orang ni dah mati, telefon keluarga dah mati, telefon isteri dah mati, semua anak-anak mati, kita seorang tak mati. Kita duk ingat kita mukmin, tapi kita tak sedar mungkin iman kita telah terbatal. Jadi sebab itu, selain daripada kita belajar rukun iman untuk menjadi mukmin, kita juga kena belajar rukun-rukun yang perkara-perkara yang membatalkan iman. Ini benda yang sangat penting. Kita belajar tentang rukun solat, betul. Tapi kita belajar perkara yang membatalkan solat. Kan berhadas membatalkan solat. Bercakap membatalkan solat. Bercakap yang bukan cakap, orang kata apa, bukan baca Quran, bukan zikir, bercakap dalam solat adalah perkara yang membatalkan solat umpamanya. Kita belajar kerana kita tahu supaya kita tak semata-mata dengan solat, kita ingat solat kita sah, kita jaga rukun, tetapi dalam masa yang sama kita tak tahu kita dah buat satu benda yang boleh membatalkan solat dan kita tak sedar benda tu membatalkan solat. Sedangkan kita rasa macam solat kita sah. Benda ni membahayakan. Benda ni membahayakan. Jadi sebab itu kita belajar perkara yang membatalkan solat, yang dalam kitab fiqh banyak disebut mubtilatus salah. Perkara yang membatalkan solat. Sama macam iman juga. Perkara-perkara iman ni dia ada rukun-rukun dia. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada perincian dia. Tetapi jangan hanya belajar tentang rukun iman, jangan hanya belajar tentang syarat-syarat dan perincian bagaimana nak beriman. Kena belajar juga perkara-perkara yang membatalkan iman ataupun nawaqidul iman, perkara yang boleh merongkaikan keimanan kita, yang mana kita rasa kita beriman mungkin, tetapi kita
tak sedar bahawasanya benda yang kita buat tu boleh membatalkan iman. Jadi sebab itu perkara ini perlu diberikan perhatian. Kata Huzaifah, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Kenapa tanya tentang kebaikan? Tanya tentang kebaikan ni kerana mereka nak amalkan kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr makhafata ayyudrikani. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Huzaifah ni soalan dia bertanya dengan Nabi tak sama macam orang lain yang kebanyakan. Sahabat-sahabat lain kan dia banyak tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah ayyul islami khair, ya Rasulullah mana satu Islam yang baik, ya Rasulullah ayyul a'mali khair, ya Rasulullah mana satu amalan yang paling baik, ya Rasulullah ayyul a'mali ahab ilallah, ya Rasulullah mana satu amalan yang paling baik di sisi Allah, kan? Jadi itu benda yang mereka tanya. Tetapi Huzaifah kata, aku bertanya Nabi SAW tentang kejahatan. Aku nak tahu kejahatan. Makhafata ayyudrikani. Dia tanya Nabi tentang kejahatan tu, bukan kerana dia nak amalkan kejahatan tu, tetapi kerana dia bimbang. Benda jahat tu akan terkena dia dalam keadaan dia tak tahu benda tu adalah benda yang jahat. Jadi oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena seimbang. Kena kenal juga benda yang buruk untuk kita mengelakkan diri daripada benda yang buruk, dan kena belajar benda yang baik untuk kita menghiaskan diri. Saya ingat lagi Yahya bin Ma'in rahimahullah, seorang ulama hadis. Dia ditanya, Imam Ahmad tengok dia kawan Imam Ahmad. Imam Ahmad tengok dia duk tulis hadis-hadis palsu. Imam Ahmad pelik, siapa yang pergi kumpulkan hadis-hadis palsu ni? Patutnya gunakan ruang yang ada, masa yang terhad untuk kumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dia kata, aku kumpulkan hadis yang palsu ni untuk aku kenal. Lepas ni kalau ada orang baca hadis palsu, aku akan bagi tahu yang ni palsu, ada dalam senarai hadis palsu yang aku himpunkan. Jadi oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benda ni sangat penting untuk kita muhasabah diri. Kita muhasabah diri. Saya muhasabah diri, tuan-tuan juga dan puan-puan juga, kita muhasabah diri sentiasa. Yang mana muhasabah diri ni tak salah. Kita sentiasa perbaiki diri supaya kita tengok, betul ke diri aku ni berada di atas landasan yang benar? Betul ke diri aku ni berada di atas Quran dan sunnah? Seperti mana yang dipesan oleh Nabi SAW di akhir zaman, nak selamat kena di umat akhir zaman ni, umat Nabi yang paling akhir ni, nak selamat kena pegang kepada Quran dan sunnah. Baik. Kemudian dalam hadis ni disebut, hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabal la dakhalathu alaih. Sehingga kan apabila seseorang itu masuk ke dalam perut gunung, masuk dalam gua pun, nescaya angin tu akan masuk dan akan matikan dia. Maksudnya di mana pun dia berada, walaupun dia berada dalam gua yang jauh dalam bukit, angin tu tetap akan mencari dia, akan mencapai dia. Yang mana benda ni akan berlaku di akhir sebelum berlakunya kiamat. Ada sebahagian ulama, apabila mereka membaca hadis ni, ulama-ulama yang moden lah, dia kata, mungkin ada di antara kita yang macam pelik lah, macam mana Dajjal turun sehari macam setahun? Sehingga sahabat pun pelik juga. Sahabat tanya, bagaimana nak salat? Adakah kami perlu solat? Maksudnya Zuhur tu solat sekali je sepanjang setahun tu sebab sehari. Kan Nabi sebut dalam hadis tu, uqduru lahu qadrah. Kamu kena kira berdasarkan kiraan yang normal. Kamu kena anggar kiraan yang normal berapa, berdasarkan 24 jam lah. Kerana sebahagian ulama, saya kira macam ada benda yang menarik juga apa yang mereka sebut. Yang mereka kata, berkemungkinan slownya ataupun orang kata perlahannya hari itu disebabkan oleh kerana mungkin waktu-waktu tu adalah waktu bumi nak pusing ke arah yang berlawanan. Jadi oleh kerana tu sistem dah mula tak stabil. Jadi dia akan jadi slow, ada waktu dia akan jadi laju sikit, ada waktu dia akan jadi normal balik. Kerana zaman itu merupakan zaman
bumi dah di sudut sistem dia tu hampir-hampir nak hancur dah. Maka kata Abdullah bin Amr, dia kata aku mendengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah SAW telah bagi tahu kepada Abdullah bin Amr tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman nanti, sebelum daripada kiamat akan munculnya satu orang lelaki yang bernama, yang digelarkan dengan gelaran Dajjal, yang mana dia akan duduk di dalam bumi ni selama 40 tahun. Dia buat kerosakan dan akan turun kepada dia ni Nabi Isa alaihi salam yang akan datang untuk membunuh Dajjal tersebut. Dan lepas tu akan datang angin yang sejuk, akan datang angin yang dingin yang akan mematikan semua orang yang ada iman di dalam jiwa dia. Baik. Kemudian kata dia sambung lagi, dia kata, maka tinggallah sejahat-jahat manusia yang berlumba-lumba mengejar syahwat, mereka tidak menyuruh melakukan kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Maksudnya, lepas daripada orang mukmin ni dimatikan oleh angin tu tadi, tiba-tiba manusia yang tinggal ialah manusia yang tidak ada iman. Manusia yang tidak ada iman, mereka lah sejahat-jahat manusia yang ada sesama mereka. Sesama mereka yang mana mereka tidak melakukan kerja amar makruf dan nahi mungkar lagi. Kalau ada orang buat benda mungkar, mereka biarkan saja. Mereka biarkan saja. Kenapa? Kerana mereka ini merupakan golongan yang sama-sama jahat. Sebab tu Nabi kata, wa yabqa syirarul khalq. Kekallah manusia, makhluk yang terjahat. Fi khiffati tayr wa ahlamis siba. Yang mana mereka ini ringannya macam ringan mereka itu seperti mana ringannya burung, seperti terbangnya burung, kerana terlalu laju masuk ke dalam perkara-perkara kejahatan dan dalam perkara-perkara syahwat. Dan dari sudut mereka melakukan kerosakan itu dan melakukan kezaliman itu, seperti mana ahlamis siba, seperti mana golongan-golongan binatang buas yang inginkan kepada makanan-makanan ataupun haiwan-haiwan yang digunakan untuk dimangsakan. Dimangsakan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini akan berlaku di akhir zaman. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Mereka tak tahu apa itu perkara kebaikan. Tak tahu apa itu kebaikan. Sebab apa tak tahu? Sebab tak ada orang nak ajar. Orang Islam dah tak ada. Orang Islam dah tak ada nak ajar dia. Wala yunkiruna munkara, dan mereka ini tidak mengingkari perkara-perkara yang mungkar. Tidak membantah perkara yang mungkar. Ini penting ya. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bencana, ialah apabila masyarakat sesebuah tempat tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada bencana. Takutlah kamu kepada fitnah. Kerana apabila dia turun, dia tidak hanya kena pada orang yang zalim saja di antara kamu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan. Nabi kata dalam hadis, yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan ada satu kumpulan tentera yang akan datang untuk merobohkan Kaabah, memerangi Kaabah di akhir zaman nantilah. Kemudian golongan ini bila sampai ke satu kawasan yang bernama Baida, tanah lapang yang bernama Baida, maka mereka akan ditenggelamkan oleh bumi. Jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Ya Rasulullah, bagaimana mereka ini akan ditenggelamkan oleh bumi jika di kalangan mereka ni ada orang-orang yang berniaga dan ada orang yang bukan daripada kalangan tentera? Adakah mereka juga akan dibinasakan? Nabi SAW mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan. Mereka juga akan ditenggelamkan oleh bumi. Kemudian mereka akan dibangkitkan berdasarkan kepada
kepada niat apa yang mereka usahakan sewaktu bersama dengan golongan tentera. Kalau mereka bersama memang untuk perang, memusuhi Kaabah ataupun memerangi Kaabah, mereka berdosa lah. Tetapi kalau mereka datang nak berniaga, mereka tetap akan kena musibah, mereka tetap akan kena bala bencana bila ia turun, tetapi mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Jadi para ulama, antaranya Syekh Mustafa Burah, ketika mana dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin menghuraikan hadis ni, dia kata hadis ni memberikan isyarat kepada kita bahawasanya kita ni kalau nak selamatkan diri daripada bala bencana, perlu untuk melakukan kerja-kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila mana kita seluruh umat meninggalkan kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dalam keadaan tu mungkin Allah Azza wa Jal apabila ingin menurunkan bencana, dia akan turunkan kepada orang yang berada bersama mereka, walaupun orang tu tak melakukan maksiat. Dia tetap kena kerana dia bersama dengan orang tu dan dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa tindakan. Tapi oleh kerana golongan yang tidak lagi mukmin, maka mereka sesama mereka memang jahat, sesama mereka tidak ada panduan, maka oleh kerana itulah mereka sangat terjebak di dalam syahwat, sangat terjebak di dalam dosa, menyebabkan mereka ini tidak tahu apa itu perkara yang ma'ruf dan tidak mampu untuk mengingkari perkara yang mungkar. Fayatamassalu lahumus syaitan, maka pada waktu tu syaitan menjelma kepada mereka lalu berkata, ala tastajibun, kenapa kamu tidak menjawab seruan? Kenapa kamu tak jawab seruan? Mereka bertanya juga. Mereka kata, fama ta'muruna, kamu perintahkan kami nak buat apa? Sampai kamu kata kenapa tidak menyahut seruan? Apa seruan yang ada? Apa arahan yang ada? Faya'muruhum bi'ibadatil awthan, maka syaitan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Wahum fi dhalika darun rizquhum hasanun aishuhum, maka mereka pun diarahkan oleh syaitan untuk terus menyembah berhala, sembah berhala tu. Dahlah banyak buat maksiat, dalam masa yang sama terlibat pula dengan maksiat yang paling besar, iaitulah syirik. Jadi bila syirik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ni dosa yang paling besar ni. Dosa yang paling besar yang berlaku dalam dunia ni, dosa syirik. Jadi diorang buat benda ni, maka syaitan suruh dan diorang buat. Dalam masa itu kata Nabi, rezeki mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka pun adalah kehidupan yang baik. Maksudnya, walaupun mereka banyak buat maksiat, walaupun mereka hidup dalam melayan syahwat, walaupun mereka ini menyembah berhala, tak sembah Allah, tapi Allah tetap memberikan mereka ini nikmat yang pelbagai. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ini keselesaan. Ni nak bagi tahu kat kita bahawasanya kesenangan di dalam dunia ni bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala redha pada satu orang. Jangan sekali-kali menjadikan kesenangan, kekayaan merupakan salah satu daripada petanda Allah redha. Jangan sekali-kali kata kalau betul Allah Taala tak suka kat aku, takkan aku hidup senang, takkan rezeki aku luas. Kerana dalam sejarah ada satu manusia yang Allah Ta'ala berikan dia kekuasaan, berikan dia kerajaan, berikan dia kemasyhuran, berikan dia kenikmatan, tetapi dia mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, iaitulah Fir'aun. Kalaulah Fir'aun ni Allah Ta'ala bagi kekayaan pun menunjukkan, ia tidak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala redha pada dia, maka sama dalam kes ni. Jangan sekali-kali jadikan kesenangan, kemasyhuran merupakan petanda kepada kebenaran. Kebenaran itu mestilah bergantung kepada hujah. Tengok hujah dia. Adakah selari dengan Al-Quran ataupun Sunnah ataupun tidak? Kalau kalam dia itu tak selari dengan Quran dan Sunnah, kaya macam mana pun dia, berkuasa macam mana pun dia, ada pengikut ramai macam mana pun dia tetap tidak berada di atas kebenaran. Yang mana kalau betul lah kesenangan dan kekayaan itu merupakan tanda Allah Ta'ala redha kepada kita, dah tentulah para anbiya menjadi orang yang paling kaya dalam dunia ni. Kerana Allah Ta'ala ni paling redha pada Nabi-Nabi lah di kalangan manusia. Tetapi ia tidak berlaku begitu. Ia tidak berlaku begitu. Yang mana dalam dunia ni ada di kalangan para anbiya
yang tidak pun kaya, walaupun ada sebahagian para anbiya yang ada kekuasaan seperti mana Nabi Allah Sulaiman dan Daud, tetapi ada di kalangan manusia yang hidup sebagai biasa, bukanlah kaya terlampau ataupun miskin terlampau seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian angin sangkakala ditiup. Angin sangkakala ditiup sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarnya, melainkan dia akan condong leher dia. Dia akan condong leher dia. Kemudian yang mula-mula mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolam untuk unta dia minum. Maka dia kata, bila dengar je bunyi tu, bila dengar je bunyi sangkakala tu, maka dia pun mati dan manusia pun mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, yang mana hujan ni turun, lalu tumbuh daripadanya jasad-jasad manusia. Kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Sangkakala kali pertama bagi mati semua. Sangkakala yang kedua, manusia bangun berdiri. Kemudian dia menunggu. Kemudian diseru, ya ayyuhan nas halumma ila rabbikum. Wahai manusia, marilah kamu semua kepada Tuhanmu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan hentikanlah mereka, biarkan mereka menunggu, kerana sesungguhnya mereka semua akan disoal. Yang inilah yang kita panggil sebagai padang mahsyar, yang mana padang mahsyar ini merupakan destinasi kita bersama. Destinasi kita bersama, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seluruh manusia akan dihimpunkan di situ. Mungkin trilion manusia akan dihimpunkan di situ. Hari ni kalau kita tengok orang buat haji lah, sekarang tak boleh buat haji lah. Kalau ada buat haji pun bilangan yang sangat terhad. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang pernah buat haji, dia tahulah bagaimana haji ni begitu ramai manusia. Begitu ramai manusia, yang mana kita yang tengok ni pun kadang-kadang rasa macam tak lalu dah aku nak tengok manusia ramai sangat ni, kan? Saya dulu buat haji gitulah. Ramai sangat. Nak makan kena beratur, nak masuk toilet pun kena beratur. Yang kadang-kadang kita rasa macam Allah ramainya, bila masa nak habis ni. Tu tara manusia yang berada di tempat haji yang mungkin hanya sekitar 5 juta orang berhimpun di Mekah. Cuba bayangkan manusia yang begitu ramai di padang mahsyar, dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, dalam keadaan yang terlalu panas. Sebahagian orang yang lemas di dalam peluh dia sendiri. Maka oleh kerana itulah kita kata pada waktu ni tidak ada sesiapa yang boleh membantu kita, melainkan hanyalah syafaat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan kita, untuk menyegerakan urusan kita di padang mahsyar nanti. Jadi sebab tu kita hidup dalam dunia ni kena banyak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segerakan urusan kita, dan kita doakan mudah-mudahan kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Tidak ada perhitungan yang perlu dibuat, terus masuk ke dalam syurga Allah mungkin, insya-Allah kita doakan, dan kita akan dapat minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesiapa yang minum daripada air telaga tu tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Kemudian bila disebut begitu, dikatakan lagi, kemudian diseru, keluarkan ahli neraka. Ditanya berapa ramai dikeluarkan, maka diseru daripada setiap 1000 keluarkan 999. Katanya, maka hari itu menyebabkan kanak-kanak berubah menjadi beruban, dan pada hari itu didedahkan kedahsyatan huru-hara pada hari kiamat. Maksud beruban ni disebabkan ketakutan. Disebabkan takut, budak-budak boleh tumbuh uban. Disebabkan ketakutan pada hari itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni ada beberapa pengajaran lain yang kita boleh ambil. Yang pertama, secara umumnya, sebelum kita tamatkan kuliah pada hari ini, yang pertama pengajaran yang kita boleh ambil, penetapan waktu keluarnya Dajjal dan turun Nabi Isa serta pembunuhan yang dilakukan terhadap Dajjal dan pengikut-pengikutnya disebutkan di dalam hadis ni. Disebutkan di dalam hadis ni, yang mana Nabi SAW sebut Dajjal akan keluar di akhir zaman.
Dajjal akan keluar di akhir zaman, dan bila dia keluar selama 40 hari. Dia melakukan kerosakan. Dia masuk semua bumi. Dia masuk semua tempat melainkan Mekah dan Madinah. Kerana di bumi ni malaikat tolong jaga supaya dia tak boleh nak masuk. Supaya mereka, Dajjal dan pengikutnya, tak boleh nak masuk di Mekah dan Madinah. Okey. Kemudian apabila kita dah tahu tentang ciri-ciri Dajjal dan sifat-sifat Dajjal ni, kita kena buat apa? Orang Islam ni bila dah tahu kena buat apa? Suruh untuk cari Dajjal ke? Kita tak disuruh untuk cari. Kita disuruh untuk berlindung dengan Allah daripada Dajjal. Kerana Dajjal ni tipu daya dia dahsyat. Sama seperti mana syaitan. Nabi tak suruh kita berdepan dengan syaitan. Kerana tipu daya syaitan ni kita tak boleh jangka. Tapi Nabi minta kita untuk banyakkan doa kepada Allah, minta berlindung daripada tipu daya syaitan. Kerana kita tak tahu syaitan ni datang macam mana bentuk tipu dayanya. Kerana syaitan ni hidup, iblis ni hidup lama dengan macam-macam manusia dia jumpa. Pengalaman dia dahsyat. Orang nak ambil kerja, katakan, nak pekerja yang hebat, selain daripada kelulusan yang hebat, dia nak tengok pengalaman. Kalau pengalaman 30 tahun dalam bidang tu, dia pakar dalam bidang tu. Cuba bayangkan, iblis ni berpakar dia dalam menggoda manusia. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ajar kita untuk melindungkan diri kita daripada Dajjal dan juga daripada iblis dan syaitan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan, dia minta kita untuk minta perlindungan daripada Allah Azza wa Jal. Minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan kepada Allah daripada Dajjal dalam setiap salat kita sebelum bagi salam. Dan ia merupakan sunnah yang kita boleh buat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal. Di antara doa yang Nabi ajar kita, doa sebelum bagi salam, lepas baca innaka hamidum majid, doa pada Allah, ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab kubur, daripada azab jahannam, daripada bala bencana yang dibawa oleh Dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan bala bencana di dalam kehidupan dan kematian. Sebab apa Nabi suruh kita berlindung? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita tentang bahaya Dajjal ni. Tentang bahaya Dajjal ni. Mungkin ada yang fikir, alah, kita buat apa nak berlindung dengan Dajjal? Apa nak doa nak berlindung dengan Dajjal? Kita bukan hidup zaman tu. We never know. Kita tak tahu bila dia akan keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak memperincikan di dalam hadis bila dia akan keluar. Berkemungkinan kita jumpa, tetapi berkemungkinan kita tak jumpa. Tapi kalau kita tak jumpa pun, kita tetap disunatkan untuk beramal dengan doa-doa ni. Sebab apa? Sebab Nabi nak memberikan isyarat tentang bahayanya Dajjal. Bukan kata Nabi Muhammad saja. Dalam hadis yang lain Nabi kata, tidak ada seorang Nabi pun, melainkan Nabi tersebut akan mengingatkan umat dia berkenaan dengan bahaya Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini berkaitan dengan Dajjal. Nabi tak suruh kita cari. Nabi suruh kita banyakkan doa berlindung. Nabi nyatakan sifat-sifat supaya bila kita jumpa, kita tahu dia Dajjal. Tetapi Nabi tak suruh kamu pergilah cari dalam gua sana, gua sini. No, tak perlu untuk cari. Sebaliknya kita kena bersedia dari sudut ilmu, bersedia dari sudut iman, bersedia dari sudut amalan, supaya apabila kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu, setidak-tidaknya kita ada persediaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan kehidupan setelah Al-Masih Isa anak Maryam membunuh Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Keamanan berlaku. Manusia tak ada bergaduh lagi dah. Sekarang ni memang nampak bergaduh perang, dan seumpamanya akan sampai satu zaman tak ada lagi berperang selama 7 tahun. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan angin sejuk yang mana akan meninggalkan kesan bahawasanya semua orang yang dalam jiwanya ada sikit perasaan iman akan mati disebabkan itu. Justru ketika kiamat berlaku, kata Syekh Umar, ketika kiamat berlaku sudah tidak wujud lagi orang yang beriman yang tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya orang beriman akan mati dulu sebelum berlakunya hari kiamat. Yang keempat, banyaknya terjadi keburukan dan kerosakan ketika hampir kiamat dan kembalinya manusia ke zaman jahiliyah dan kesesatan yang amat buruk. Sebelum berlaku kiamat, manusia akan teruk. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan berlakunya kiamat, melainkan kiamat ni akan menimpa orang-orang yang paling buruk. Manusia-manusia yang
yang paling jahat. La taqumu sa illa ala syirarin nas. Tidak akan berlakunya kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim, yang mana Nabi SAW mengatakan tidak akan berlakunya kiamat, melainkan kiamat tu akan berlaku di atas manusia-manusia yang jahat. Manusia-manusia yang tidak ada iman. Jadi oleh kerana itulah Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dia menyebutkan, kenapa Nabi kata kiamat tidak akan berlaku melainkan ke atas jahat-jahat manusia? Dia kata kerana Allah Azza wa Jal telah menghantar angin yang baik, angin yang bagus, angin yang dingin yang akan mematikan roh semua orang beriman dan tidak tinggal melainkan hanyalah orang-orang yang tidak ada iman di dalam jiwa dia. Di dalam jiwa dia. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni juga ialah banyaknya terjadi keburukan dan kerosakan ketika hampir kiamat dan kembalinya manusia. Ini saya sebut tadi. Kemudian yang kelima, peniupan sangkakala dan kematian keseluruhan yang hidup. Kemudian penurunan hujan yang menumbuhkan jasad manusia daripada bumi. Kemudian peniupan sangkakala kali kedua. Maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri dan menunggu. Jadi, tiup sangkakala yang pertama semua pakat mati belaka. Tiup sangkakala yang kedua semua pakat berdiri balik. Dan pada hari itu manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam, dikeluarkan ahli neraka, didedahkan kedahsyatan huru-hara hari kiamat, maka tidak ada yang mampu sujud selain daripada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok kat sini, Nabi SAW memberikan kita peringatan supaya kita beringat bahawasanya perkara ini akan berlaku. Ya, akan berlaku, yang mana kita diminta untuk banyak memperbanyakkan ilmu berkaitan dengan iman supaya kita tak tertipu di hari kiamat. Yang mana Dajjal ni dinamakan Dajjal daripada perkataan Dajjal. Dajjal ni maksud pembohong. Dajjal ialah orang-orang yang banyak melakukan pembohongan dan penipuan. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, memang Nabi menceritakan bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan keistimewaan kepada Dajjal ni dengan keistimewaan yang mungkin akan mengelirukan orang yang tidak ada ilmu berkaitan dengan sifat Dajjal, dan berkemungkinan dia akan keliru. Dia kata Tuhan kot, Nabi kot sebab ada mukjizat. Tak mungkin Dajjal itu dengan kelebihan yang ada. Tak mungkin orang yang ada ilmu akan kata dia adalah Nabi. Kerana Dajjal tak mengaku diri dia Nabi. Kalau dia mengaku diri dia Nabi, yes, kita akan keliru. Tetapi Dajjal mengaku diri dia sebagai Tuhan. Sebab itu Nabi SAW sebutkan pada kita. Nabi kata, innahu a'war wa inna rabbukum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu adalah buta sebelah mata. Sedangkan Tuhan kamu tidak cacat. Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menasihati diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua agar kita biasakan diri kita ni bila dalam ilmu-ilmu agama ni ataupun dalam urusan-urusan agama ni, bila nak nilai hujah, jangan nilai dengan benda-benda ajaib, tetapi nilailah dengan neraca Quran dan Sunnah. Ini juga yang dipesan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bila kamu tengok lelaki itu terbang di udara, kamu jangan terpedaya. Kamu jangan rasa dia tu hebat lagi. Malam yakun qawluhu muwafiqan lil kitabi was sunnah. Selagi mana kalam dia tu tak selari dengan Quran dan Sunnah. Kerana kalau kita sekadar terbang aja, iblis memang boleh terbang. Kalau menyelam dalam air saja, ikan paus pun boleh berenang dalam air. Jadi selagi mana dia punya kalam dia tidak selari dengan Quran dan Sunnah, dia buat apa pun kehebatan, kita kata masih lagi belum dapat meyakinkan saya, kerana saya dilatih untuk melihat kebenaran itu berdasarkan kepada hujah, kepada apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira masa pun dah mencemburui, sebab saya pun ada urusan lain lepas ni. Saya pun, penganjur pun kata cukup sampai 1.5 saja, 12.5 sampai 1.5.
Jadi insya-Allah saya pun nak sambung balik mesyuarat. Tuan-tuan mungkin kerja di rumah, saya pentadbir, saya kena pergi juga ke pejabat, kena uruskan beberapa perkara. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan, saya berhenti di sini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan, jika ada kekasaran bahasa, jika ada yang tersinggung dengan perkataan saya. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Terima kasih kepada pihak yang menganjur, ya. Dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.